PAS dan DAP nak cuba tipu orang ramai. PAS nak tipu kononnya pasal dia masih kuat dengan hudud. Jadi orang Islam pun kata, oh ini orang pegang kepada hukum Islam dengan begitu kuat. Tetapi PAS tahu dia tak mungkin laksana hukum hudud. Kerana nak laksana hukum hudud kena ada pindaan perlembagaan. Untuk pindaan perlembagaan mesti ada 2/3 undi dalam parlimen. Dan dia tak pernah letak 2/3 calon pun. Dia letak kurang daripada setengah. Kalau nak ada 2/3, dia kena minta daripada DAP. DAP tak bagi, jadi hukum hudud tak boleh dilaksana. DAP pula cakap kepada orang Cina, oh kami menentang hudud. Dia kata itu pasal nak bagi orang Cina sokong dia. Tapi dia pun tahu PAS tak boleh ni laksana hukum hudud. Tapi kalau dia cerita yang tu, orang Cina kata tak apalah. Ini semua kedua-dua ni nak tipu. Auta. Saya tak suka kalau kita angkat adik-beradik kita, kawan kita. Semasa saya jadi Perdana Menteri, saya tegah anak saya daripada terlibat dalam politik. Dan sehingga saya letak jawatan, Mukhris tak ambil bahagian. Dia orang ambil bahagian tapi tak jadi calon. Tapi sekarang ni kita kena ingat juga, kalau orang itu betul-betul berbakat, kita tak bolehlah tolak. Tetapi bila pilih orang yang tak berbakat kerana dia adik-beradik, itu salah lah. Salah. Saya dapati semua parti nampak bukan utamakan pemilihan orang yang boleh menyumbang, tetapi sebaliknya memilih mengikut ikatan keluarga, ikatan saudara ataupun lain. Itu tak baik. Tapi kalau ada dua orang adik-beradik, tapi mereka macam geliga, mereka pandai boleh menyumbang yang baik, tak patutlah kalau kita ada pasal dia ada adik, tak boleh. Itu pun saya masih dituduh nepotism pasal Mukhris bertanding. Saya cuba elak daripada ini sehingga saya berhenti. Tak patutlah kalau saya kata kepada anak dia, sampai bila-bila pun kamu tidak boleh masuk bertanding. Sebab saya dulu kalah jadi Perdana Menteri. Oh, susah macam tu. Ini sekarang dia dah dewasa, dia sendiri buat kerja. Saya tak tolong dia. Dia sendiri buat kerja. Tempat yang dia pergi itu pun bukan tempat saya. Bila dia dipilih untuk jadi calon, barulah saya pergi sokong dia. Soal Ibrahim Ali ni macam ini. Dia pada masa UMNO jadi lemah, orang Cina serang sampai kata orang Melayu pun kaum pendatang. UMNO tak mampu nak jawab. Jadi banyak orang Melayu kecewa. Dengan itu beratus NGO Melayu ditubuh untuk menjawab serangan yang semacam itu. Di antaranya ialah Perkasa. Perkasa ini nampak lebih popular daripada NGO yang lain. Sebab itu dia berani balas balik. Orang lain serang orang Melayu, kata ni semuanya dapat kepada orang Melayu, penipu apa semua. UMNO tak jawab. Jadi NGO ni jawab dan Perkasa jawab. Jadi ada orang Cina kata, pasal apa saya pergi sokong Perkasa? Jawapan saya, orang Cina kata kami tak akan sokong BN. Kalau Cina tak akan sokong BN, Perkasa yang begitu kuat tak sokong BN, BN jadi apa? Takkan dia boleh menang? Orang Melayu pun tak sokong, orang Cina pun tak sokong. Sebab itu saya, NGO ni bukan saja Perkasa. NGO lain pun saya sokong juga, NGO Melayu. Pasal kalau saya tak sokong, UMNO, BN tak ada sokongan lah. Jadi you kata you tak mau sokong, you pula tak bagi saya dapat sokongan daripada orang lain. Susahlah macam tu.
Orang tak ambil kira yang tu. Saya terpaksa sokong Perkasa. Kalau dia nak jadi calon, saya nampak dia lebih mungkin menang kalau dia bertanding. Dia bebas. Kalau ada 3 penjuru, garanti PAS akan menang. Bila kita split UMNO punya vote dengan Perkasa punya vote, PAS menang. Jadi kita nak bagi PAS menang kah? Ibrahim soal prinsip, bukan soal pribadi dia. Dia berjuang kerana dia cuba mempertahankan orang Melayu apabila diserang oleh orang bukan Melayu. Jadi soal prinsip, bukan dia kata pasal apa aku tak dipilih sebab itu saya nak keluar nak berlawan, tak. Memang pun dia bukan UMNO. Dan dia tak kata pasal dia tak dipilih. Tinggal lagi kita tahu di situ dia popular. Kalau pecah undi UMNO dengan bebas ni, yang menang ialah PAS. Sebab itu dia masuk. Itu bukan dia berjuang untuk saya Ibrahim mestilah jadi calon, tak. Pasal prinsip perjuangan dia tu. Dia sokong UMNO, dia sokong Najib. Dia tentang PAS. Sebab itu dia dipilih. Ataupun dia dapat jadi calon bebas. Ya, UMNO patut sokong. Kalau UMNO bodoh, pasal marah kerana calon dia tak dipilih, dengan tu tak mau sokong, dapat kat PAS. Kalau UMNO nak sokong PAS, sama jugalah dengan tak sokong Ibrahim. Kita pun patutnya buang dia. Orang ini masa dia jadi menteri besar, dia bawa duit 3 juta pergi ke Australia. Lepas itu bila dia kena charge, kononnya dia tak faham bahasa Inggeris. Kita ketawa dan kita berhentikan dah. Orang macam ini tak boleh jadi menteri besar. Lah ni kalau PAS nak ambil orang macam tu, sesuai lah dengan PAS. Tapi dia punya alasan nak masuk PAS tu kemudian dia kata UMNO tak bawa Islam sebenarnya. Allah, kita tahu keislaman Muhammad Tayyib banyak mana sangat. Jolok 1 inci pun tak ada. Ini sekarang ni kononnya nak suruh pembaca berita pakai tudung apa semua. Dia dulu bukan main semua orang pakai tudung enggak masa dia. Tak usahlah cakap. Mak Tayyib cakap pasal duit boleh. Ada pepatah Inggeris yang berbunyi, those who forget the lessons of history will repeat their mistakes over and over again. Sejarah memainkan peranan yang besar dalam menentukan jaya ataupun tidak seseorang ataupun sesuatu bangsa. Jadi orang ini yang kata kita apa latar belakang kita, tak ada. Tiba-tiba kita begitu. Ini orang yang macam itu mempunyai pemikiran yang cetek. Karena daripada mana kita datang, kita kena tahu. Kalau kita tak tahu daripada mana kita datang, kita ingat kata kita marah ke hadapan. Sebaliknya, kita mungkin marah ke belakang. Jadi, kita kena ambil kira sejarah. Sejarah kita dulu dijajah oleh orang, perjuangan untuk kemerdekaan, perjuangan untuk membangunkan negara. Ini semua kena ambil kira. Dia anggap kata, memanglah negara mestilah merdeka. Memanglah negara mestilah maju. Tapi lah tengok negara lain tengok. Apakah dia orang maju? Dan kita orang Melayu, pantun panjang. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Dai bercabang 3. Hancur badan di kandung tanah. Budi yang baik dikenang juga. Tapi cakap aja. Tapi budi baik. Saya tolong beberapa orang, dia tikam belakang saya balik. Pasal tak ada budi baik. Orang yang tak ada budi baik, tak balas budi, bangsa itu akan hilang daripada dunia ini, akan jadi hamba kepada orang. Yang memecah belah kita ialah politik, bukan Islam. Islam kita sama. Tapi yang memecah belah ialah politik. Dulu kita bersatu tanpa mengambil kira
usul asal kita, latar belakang pelajaran kita. Orang yang berpelajaran sekolah Melayu, sekolah Inggeris, sekolah agama bersatu padu dalam UMNO dan menentang British yang bercadang untuk mendirikan Melayu Union. Kita bukan ada apa, kita cukup lemah. Duit pun tak ada, cerdik pandai pun tak ada, senjata pun tak ada. Tapi hanya kerana kita bersatu padu, kita dapat kalahkan British. Sekarang ini kita pecah tiga. Masing-masing nak berebut. Bila kita pecah tiga, kita jadi lemah. Bila kita jadi lemah, kita minta tolong orang. Bila minta tolong daripada orang, orang tak bagi pertolongan for free. Kita kena bagi kepada dia sikit, barulah dia bagi pertolongan. Jadi orang Melayu, seperti mana saya katakan tadi, tidak begitu matang dalam bidang politik. Macam mana kita terang pun, dia duk kata itulah. Saya dah berterang perkara ini berkali-kali supaya orang Melayu tukar nilai hidup dia, budaya dia dan kembali kepada ajaran Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Tapi dia tak mau buat. Kita kata kerja kuat, tak apalah kita kerja tak kata sudah pukul 3 balik ya. You buat macam tu, satu hari tak ada orang Melayu dalam dunia ni. Yang ada ialah Melayu yang jadi hamba. Ini Hang Tuah kata tak akan Melayu hilang di dunia. Tapi Melayu jenis apa? Seperti yang di Singapura, seperti yang di Thailand, jadi kuli orang. Kalau Melayu macam tu you nak, seronoklah ni. Hang Tuah kata Melayu tak akan hilang. Kami tak hilang lah, tapi kami duk cuci kasut orang.